Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okey, baik, Alhamdulillah kita dah sama-sama baca seperti biasa surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Okey, baik. Tajuk yang Ustazah nak sampaikan pada pagi ini, sama-sama kita akan buat ulang kaji berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat. Sambil tu tajuk pilihan kamu berkaitan tentang ada dua topik sebenarnya. Yang pertama tentang gangguan makhluk halus lah, contoh begitulah dia kan. Okay, gangguan benda-benda gaib. Dan satu lagi tentang gangguan emosi. Jadi pilihan kamu lebih kepada gangguan emosi. Jadi yang itu pun Ustazah akan sharekan nanti, terutama sekali dalam berkaitan tentang kebat dan sebagainya lah. Okay, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Uja bagi membincangkan tajuk beriman kepada hari akhirat. InsyaAllah untuk siri yang pertama ini kita akan membincangkan mengenai maksud beriman kepada hari akhirat, konsep dosa dan pahala, konsep kematian dan alam barzakh, serta tanda-tanda hari kiamat, iaitu tanda kecil dan tanda besar. Jadi, jom kita mulakan sekarang. Maksud beriman kepada hari akhirat ialah yakin kewujudan hari kehancuran alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Hukum kita beriman dengan hari akhirat adalah wajib kerana secara jelas telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat mempunyai pelbagai nama dan hal ini dirakamkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, antaranya Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumuddin, hari pembalasan, dan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Antara nama-nama lain bagi hari akhirat, Yaumul Ba'ts, Yaumul Khuruj, Yaumul Fasl, Yaumul Jam', Yaumul Khulud, Yaumul Wa'id, dan Yaumul Hasrah. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada konsep pahala dan dosa. Maksud pahala adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebagai contoh, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan dan menolak ajakan makan untuk melakukan kejahatan. Sementara maksud dosa pula adalah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melanggar larangannya. Sebagai contoh, menjudi, minum arak dan menyanyi. Antara perkara lain yang bersangkut paut dengan hari akhirat adalah kematian dan alam barzakh. Maksud kematian adalah perpisahan antara ruh dengan jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai. Maksud alam barzakh pula adalah alam pemisah antara dunia dengan hari akhirat. Hal ini bermaksud selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan sementara di alam barzakh sementara menanti kedatangan hari kiamat. Sebelum alam yang kita huni ini hancur kerana datangnya hari kiamat, kita akan diberi dua petanda, iaitu tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Kita lihat dahulu tanda kecil kiamat. Pertama, kurangnya bilangan para ulama kerana meninggalkan kita satu demi satu. Hal ini memberi kesan yang mendalam buat diri kita semua kerana para ulama merupakan pewaris Nabi. Kedua, kejahilan berleluasa. Sebagai contoh, baru-baru ini timbul ajaran agama BTS yang begitu menular dalam kalangan anak remaja di Malaysia dan Indonesia. Mengapa hal ini berlaku? Ketiga, tersebarnya perbuatan zina dan minum arak yang berlaku secara terang-terangan dalam masyarakat dewasa. Yang keempat, pembinaan banyak bangunan pencakar langit bagi menunjukkan kemegahan dan pencapaian manusia dalam urusan dunia semata-mata. Kelima, amanah tidak lagi dilihat sebagai satu tanggungjawab, bahkan amanah dikhianati. Dan yang keenam, banyak berlaku peperangan sehingga menumpahkan darah dan banyak dalam kalangan masyarakat dunia.
Negara Arab dipenuhi dengan sungai dan taman yang menghijau. Dan yang ke-8, orang jahil, iaitu orang yang tidak berilmu, diangkat, dilantik sebagai pemimpin dalam masyarakat. Sekarang kita lihat pula kepada tanda-tanda besar hari kiamat. Pertama, munculnya Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, datangnya daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin umat manusia menegakkan syiar Islam. Kedua, keluarnya Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan akan menyesatkan manusia. Ini adalah fitnah terbesar untuk umat manusia di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Baginda bersama-sama dengan Imam Mahdi akan memimpin dunia dalam keadaan yang aman. Keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan kerosakan dan keganasan di muka bumi Allah ini, dan pada akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak yang terkena pada bahagian tengkuk mereka. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat dan pada saat ini pintu taubat telah pun tertutup. Dan yang keenam, munculnya makhluk dabbatul ard, iaitu binatang yang melata pada waktu duha yang akan berkata-kata kepada manusia dalam bahasa yang difahami oleh kita semua. Ketujuh, keluarnya asap, iaitu ad-dukhan yang akan meliputi keseluruhan umat manusia. Yang ke-8, berlaku gempa bumi pada bahagian timur, barat dan semenanjung tanah Arab. Dan yang ke-9, keluar api dari negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke tempat perhimpunan di Syam. Demikianlah tadi perbincangan kita untuk siri yang pertama. InsyaAllah, untuk siri yang kedua, kita akan membincangkan mengenai konsep kemusnahan alam dan kebangkitan semula, perhimpunan di mahsyar, hisab, mizan, titian sirat, serta syurga dan neraka. Ayo sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Uja, beriman kepada hari akhirat, siri yang kedua. Ini, ayo. Dalam episod yang lepas, kita telah membincangkan beberapa konsep tentang hari akhirat. Untuk episod kali ini, ayo kita teruskan perbincangan. Alam yang kita huni ini akan binasa dan musnah pada akhirnya. Kemusnahan alam ialah kemusnahan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada langit dan bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Kemusnahan ini berlaku selepas tiupan sangkakala pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil. Selepas itu kita semua akan dibangkitkan semula, iaitu kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiup sangkakala kali yang kedua oleh malaikat Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maksudnya, dan ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi,
maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Setelah kita dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dihadapkan ke muka pengadilan Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Maksudnya, pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar, perbuatan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakan. Kita akan berada di padang mahsyar buat suatu tempoh yang begitu lama, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya, iaitu mempercepatkan hisab bagi semua umat manusia. Bagaimana agaknya keadaan manusia di padang mahsyar ketika menerima suratan amalannya nanti? Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 11 berkenaan dengan hal tersebut. Yang bermaksud, kemudian sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Dan dia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan penuh sukacita. Dan sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Setelah kita berada di padang mahsyar buat suatu tempoh yang begitu lama, akhirnya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab atau perhitungan amalan ialah perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan, sama ada dari sebelah kanan atau sebelah kiri mengikut amalan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Maksudnya, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Pesan ujar, sama-samalah kita bermuhasabah diri, menghitung amalan kita sebelum dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Setelah melalui proses hisab, amalan-amalan kita akan diletakkan di neraca mizan. Mizan ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Keputusan timbangan ini adalah begitu penting kerana ia akan menentukan tempat seseorang sama ada masuk ke syurga atau tergelincir ke lubang api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maksudnya, adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amalan baiknya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Terdapat banyak amalan yang boleh kita lakukan untuk memberatkan timbangan al-mizan.
Antaranya zikir yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir yang ringan pada lisan namun berat pada timbangan. Apakah zikirnya? Zikirnya ialah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jom sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Setelah amalan kita diletakkan di neraca keadilan Allah, iaitu mizan, kita secara beramai-ramai akan meniti titian sirat. Sirat ialah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yuqrabu siratu baina zahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala may yujizuha." Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, dan direntangkan sirat di antara dua belah tepi neraka jahannam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku menyeberanginya. Berhubung dengan keadaan sirat, Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jisra adakku minasy-sya'rah wa ahaddu minas-sayf." Riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya titian itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Percayalah, ketika itu, waktu itu, hanya amalan sahaja yang mampu untuk menyelamatkan kita. Alhamdulillah, setelah berjaya merentasi titian sirat, maka manusia berkenaan akan masuk menuju ke syurga. Apakah di syurga? Syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan oleh Allah untuk golongan yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ganjaran syurga dalam surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Maksudnya, dan orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Syurga merupakan suatu taman yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang tidak pernah terfikir di akal fikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata kita, dan tidak pernah didengari oleh telinga kita. Subhanallah, begitulah hebatnya syurga Allah yang Allah janjikan untuk kita yang beriman, insya-Allah. Jadi sama-sama kita berusaha untuk merebut ganjaran yang dijanjikan oleh Allah ini. Namun bagi mereka yang tidak berjaya merentasi titian sirat, akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Neraka ialah tempat yang dipenuhi dengan azab, disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang azab neraka dalam surah Al-Baqarah ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Maksud, dan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalam. Dahsyatnya azab dan penyulitnya siksa di dalam neraka tidak dapat kita pandang, kerana seringan dengan azab dalam neraka ialah apabila kita memakai terompahnya, maka akan menggelegaklah seluruh tubuh kita dari bahagian kaki hingga bahagian. Jadi sama-samalah kita meninggalkan segala larangan Allah dan tidak meninggalkan segala kesuluhan
akan kita bersama-sama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan bukannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Demikianlah perbincangan kita berkenaan dengan beriman kepada hari akhirat. Okey, baik, alhamdulillah kita dah sama-sama melihat tadi berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat. Okey, unit 1 dan juga unit 2 yang mana perkara ini adalah juga dalam rukun iman, dan beriman kepada hari akhirat adalah merupakan salah satu daripada tajuk akidah yang mana yang perlu kita pegang dan mesti kita meyakininya. Okey, baik. Okey, saya harap apa yang dibentangkan oleh Ustaz Ujar tadi tu kamu dapat faham. Ini cuma Ustazah secara imbasnya berkaitan tentang apa yang perlu kita belajar pada hari ini, iaitu beriman kepada hari akhirat, yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Maksudnya kehidupan kita dekat muka bumi ini sementara sahaja. Okey, kalau kita cantik sementara saja, kalau kita kaya sementara saja, kalau kita ada kereta besar tu pun sementara saja. Tapi yang kekal abadi, kebangkitan semula yang kekal abadi adalah di hari akhirat nanti, iaitu sama ada kita masuk dua tempat ni. Satu syurga atau neraka, tak ada masuk tengah-tengah ya. Okey, baik. Nama-nama lain bagi hari akhirat, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin dan juga Yaumul Hisab. Ini antara contoh nama-nama lain bagi hari akhirat. Okey, perkara yang berkaitan tentang hari akhirat tadi dah dibincangkan oleh Ustaz Ujar tadi. Ada banyak dekat sini. Okey, baik. Ada 9 ya. Okey. Mula-mula dengan kematian. Okey. Kematian dan alam barzah. Tanda kecil dan tanda besar kiamat, tentang kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Okey, tentang perhimpunan di mahsyar, hisab, mizan, titian sirat dan pahala dan dosa. Lepas tu barulah berkaitan tentang syurga dan neraka. Okey. Baik ya. Ini berkaitan tentang pahala, dosa, kematian, alam barzah. Okey. Kemusnahan alam. Okey, kemusnahan seluruh ciptaan Allah yang terdiri daripada langit dan bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Okey. Baik, jangan terpengaruh pula dengan cerita-cerita ataupun filem-filem yang ada dipaparkan mungkin oleh produser-produser filem antarabangsa yang mana musnah juga alam tu tetapi tiba-tiba selamat. Okey, pelakon dia selamat. Ini tidak ya, semua sekali. Okey, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Okey, baik.
kebangkitan semula, manusia itu akan dihidupkan kembali. Macam mana dihidupkan kembali? Itu semua adalah atas kekuasaan Allah. Walaupun badan kita walaupun anggota badan kita ni hancur, tinggal tulang belulang, tapi masih lagi boleh dibangkitkan semula atas kekuasaan Allah. Baik. Mahsyar adalah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur. Okay, baik. Hisab perbicaraan manusia. Sama ada kanan atau kiri buku catatan. Kalau pahala, maka buku catatannya di sebelah kanan. Kalau banyak dosa, maka buku catatannya kita ambil sebelah kiri. Okay. Perkara yang berkaitan tentang hari akhirat juga ada titian sirat, mizan dulu, mizan iaitu penimbang amalan. Lepas tu titian sirat, yang inilah yang dikatakan sebagai titian yang halus, lebih halus daripada rambut dan tajam seperti pedang, syurga dan neraka. Okay. Tanda kecil. Okey. Ini tanda besar. Yang tadi itu tanda kecil hari kiamat. Yang ini tanda besar hari kiamat. Okey. Baik, yang ni saya nak bincangkan kat sini. Apabila seseorang Islam, yang mempercayai akan berlakunya hari akhirat atau berlakunya hari kiamat dari segi akidahnya, dari segi pegangan kita, maka akan segera bertaubat setelah melakukan maksiat. Okey, contohnya lah, hari ni pagi tadi tertinggal pula solat subuh, jadi kita akan cepat-cepat melakukan taubat. Okey, cepat-cepat beristighfar dan kita akan segera untuk bertaubat. Ama, mic. Dah okey baik. Dari segi akidah juga akan segera bertaubat setelah melakukan maksiat, bagi mengelakkan diri daripada api neraka. Sampai dua sekali Ustaz buat kat sini. Okay, baik. Dari segi ibadat, sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin Allah akan menghitung amalan manusia. Okay, setiap hari amalan kita akan dikira dan dihitung. Kalaulah duit yang kita ada pun dalam kita punya dompet ataupun dalam kita punya simpanan, kita akan kira, hari-hari kita kira. Berapa nak beli online, tudung online berapa ya? Okey, contohnya nak beli baju edisi terkini contohnya. So kita pun kira-kira duit kita ada berapa. Ini kan pula dengan amalan yang mana Allah akan sentiasa menjaga amalannya dan perhitungan ataupun perkiraan daripada Allah melalui malaikat yang diutuskan tidak pernah silap. Ya, mereka tak pernah silap kira. Kalau kita silap kira. Tetapi apa yang dilakukan oleh malaikat tak pernah silap ya. Okay, baik. Mematuhi syariat Islam dalam semua bidang kehidupan. Kita kena patuh mematuhi syariat Islam dalam semua bidang kehidupan. Baik. Dari segi akhlak Islamiah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan supaya mudah melalui titian sirat dan sanggup berkorban masa, harta dan jiwa supaya dapat menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Okey, baik, sila lihat kat sini. Untuk sebagai latihan pengukuhan, saya dah bagi penerangan secara ringkas tadi dengan kamu dah tengok tadi YouTube Ustaz Ujah, okey, berkaitan tentang beriman pada hari akhirat unit 1 dan 2. Okey. Cuba jawab. Nombor 1, tempat perhimpunan semula makhluk. Ya, betul. Mahsyar. Okey. Tempat perhimpunan semula makhluk selepas dibangkitkan dari kubur.
Makhluk ya, bukan manusia saja, semua makhluk. Okey, baik. Perbicaraan amalan untuk menimbang amalan. Hisab. Okey, hisab. Ini penimbang amalan baik dan Mizan. buruk. Mizan. Okey, mizan. Ni titian. Sirat. Sirat. Okey. Masuk syurga. Habis. Okey, titian yang merentangi di atas neraka menuju ke syurga. Okey, titian ini adalah daripada padang mahsyar ya. Okey, baik. Ada ulama mengatakan bahawa perjalanan, kalaulah berjalan kaki macam biasa, perjalanannya 150 tahun daripada padang mahsyar menuju ke syurga. Itu kalau berjalan kaki seperti biasa. Tapi kita tengok pada amalan. Ada orang meniti titian sirat ini selaju angin ataupun seperti menunggang kuda ataupun dengan mengesot, dengan macam-macam lagi lah keadaannya. Okey, baik. Dan kita tengok pada latihan kebat. Okey. Syurga adalah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh. Okey, berkaitan nikmat-nikmat syurga ni ada banyak dinyatakan, diceritakan di dalam Al-Quran. Okey, baik. Pada pendapat anda, apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan syurga? Apa hikmahnya? Okay, apa kebaikannya Allah mengadakan syurga? So ini adalah contoh jawapan. Okay. Tengok di situ. Okay, siapa nak screenshot silakan. Okay, baik. Jawapan dia adalah memberi dorongan kepada manusia supaya sentiasa taat dan menjauhi larangan Allah, agar mendapat nikmat terbesar Allah iaitu syurga. Oleh itu kita hendaklah berusaha menjadi mukmin yang bertakwa agar diredainya. Okey ya. Pada jawapan kat sini, memberi dorongan kepada manusia itu adalah isi supaya sentiasa taat dan menjauhi larangan Allah, itu adalah huraian. Okey, untuk huraian lengkap, kalau contoh yang ada pada sini dia sekali satu ayat ya, tapi sebenarnya kalau untuk huraian lengkap lebih baik menggunakan ayat yang baru. Okey, ini kerana umat manusia digalakkan ataupun digalakkan untuk mendapatkan nikmat terbesar Allah iaitu syurga. Oleh itu kita hendaklah berusaha menjadi mukmin yang bertakwa agar diredainya. Okey. Baik. Oh, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat, untuk kamu lebih ada mungkinlah ada dalam pemikiran kamu ni mungkinlah persoalan ni kamu nak tanya tapi kamu rasa malu, tapi kat sini kamu tanya je lah sebab Ustazah pun tak nampak muka kamu kan. Ustazah cuma dengar suara saja. Okey ya. Ada apa-apa nak tanya berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat? Tak ada respon? Ada? Okey, Ustazah nak tanya jap. Okey, baik. Okey. Antara salah satu tanda kecil kiamat, negara Arab akan dipenuhi dengan tanaman hijau. Betul? Ya, ya. Okey, kalau mereka dah tahu itu sebagai satu tanda, kenapa mereka tanam juga tanaman pokok semua? Kenapa? Okey, baik.
sama juga seperti bangunan pencakar langit. Okey, baik ya. Terima kasih atas soalan. Okey. Negara Arab dia tahu bahawa mana tadi? Akan ditumbuhi dengan tanaman hijau. Okey ya, ni. Okey, negara Arab dipenuhi sungai dan tanaman hijau. Baik. Ada negara-negara yang asalnya mereka ni dalam keadaan padang pasir. Okey, baik. Kemudian dia menggunakan teknologi. Okey, ada juga yang digunakan teknologi untuk menghidupkan tanaman, dan tanaman-tanaman ni sebenarnya sangat penting juga untuk sebagai bekalan makanan. Sama ada bekalan makanan pada kita manusia ataupun bekalan makanan kepada haiwan. Okey. Baik. Dan dia memang fitrah alam. Dia memang fitrah alam ya. Saya bagi contoh lah macam kita sekarang ni, fitrahnya kita akan kecil, remaja, dewasa, tua dan meninggal dunia. Contoh macam tu lah. Kita tak boleh stop. Jadi macam tu jugalah dengan tanda kecil kiamat, dia memang fitrah. Ustazah bagi contoh dekat sini seperti bangunan pencakar langit. Dia memang fitrah alam. Kalau kita tak buat bangunan yang bertingkat, rasanya sukar untuk kita menyediakan penempatan ataupun tempat-tempat pejabat, ruang-ruang pejabat yang cukup untuk umat manusia yang semakin banyak. Okey ya? Okey. Saya harap dapat menjawab. Okey. Baik. So, maksudnya dia macam ditakdirkan lah. Ya. Memang iya. Memang dah ditakdirkan pun. Okey. Okey, contohlah. Perkara ni memang dah berlaku. Contoh macam manusia juga ditakdirkan hidup di muka bumi. Okey, walaupun pada ketika dulu asal kejadian Nabi Adam dan Hawa, kedua-dua mereka ini hidup di dalam syurga. Okey. Baik. Ustazah sambung pada kamu punya persoalan berkaitan tentang gangguan emosi dalam kalangan remaja ni. Apakah yang dimaksudkan dengan gangguan? Okey, gangguan ni. Ganggu ni ada satu benda yang buatkan jiwa kita tak tenang. Betul? Jangan ganggulah orang tengah nak. Contohnya kan kamu tengah nak mendengar, kamu tengah nak membaca buku, tiba-tiba adik kamu datang ganggu. Jadi itu benda, perkara-perkara yang tak tenang yang menimbulkan masalah. Okey, baik. Kalangan remaja adalah kalangan anda lah. Okey, baik. Jadi tekanan emosi. Emosi murid ni dia ada macam-macam tekanan. Ada gangguan pada diri, gangguan jiwa, gelisah, kamu rasa macam tak best. Okey. Kemudian bila dah macam tu kamu suka menyendiri, kamu bercakap dengan diri sendiri. Ada situasi yang macam yang lebih ekstrim, yang jadi stres. Okey, baik. Konflik yang tidak dapat diselesaikan. Okey, itu contohnya lah. Okey. Baik, akibat gangguan emosi, ada seorang tu dia akan mula sensitif. Walaupun perkara kecil, walaupun hanya terlanggar sedikit, terlanggar, terkena bahu ataupun apa-apa saja sensitif. Okey, baik. Hilang fokus dan putus asa. Okey, baik. Fokus, tak ada putus asa, tak nak. Contohnya hari ni Ustazah buat kelas, tak naklah join, lebih baik aku tidur je. Jadi untung tidur itu, tu yang rugi tu. Okey, sebab setiap detik kamu daripada kamu start join Google Meet tu, Allah dah letakkan pahala contohnya. Okey, baik. Menyalahkan diri sendiri dan kecewa. Kamu rasa kamu ni macam, alah saya biasa-biasa je. Okey, contoh gitu. Kemudian mudah rasa kecewa, sedih. Murung dan tertekan. Murung ini yang lebih teruk lagi lah. Okey, seseorang itu akan mula menyendiri dan akan rasa orang lain tak faham dia. Dan marah. Marah ni lah emosi yang tinggi sekali. Bila marah macam-macam perkara boleh dibuat. Okey, baik. Murid yang menghadapi gangguan emosi akan melakukan perkara di luar batasan.
Cuba kamu tengoklah kawan-kawan kamu tu, okey, ataupun kamu tengok diri kamu sendiri. Kalau dia terganggu, emosi dia akan buat benda seperti di luar batasan. Sebelum ni dia contohnya menutup aurat, lepas tu dia tiba-tiba mana pergi tudung dia, contoh macam tu lah. Okay, ataupun seperti merokok, ini contoh yang saya bagi kat sini, merokok, merempit, membuli, dia buli siapa-siapa, okay, buli kawan dia dan sebagainya, minum arak, mengambil dadah, yang ni mulalah dia akan mengambil barangan-barangan terlarang, bergaduh, okay, bergaduh tak sudah-sudah bergaduh, dalam WhatsApp bergaduh, macam-macam lah, okay, baik. Di sekolah bergaduh, contohnya macam tu. Dan paling teruk sekali apabila dia seorang itu dia terganggu emosinya, marah, okey, dia akan pukul orang ataupun dia boleh membunuh. Okey, atau bunuh ni dia ada dua, sama ada dibunuh orang ataupun bunuh diri sendiri. Itu bahayanya. Okey, langkah-langkah pengurusan emosi. Okey, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, bersabar, bertenang dan bersyukur. Sabar, okey? Bertenang dan bersyukur. Bertenang tu maksudnya walaupun perkara itu sebesar mana pun, seberat mana pun, diam dulu dan fikir dulu. Dan bersyukur maksud kenapa? Kenapa saya letakkan kat sini bersyukur? Kerana orang yang bersyukur itu Allah akan bantu dia menghadapi semua masalah. Kamu tak ada duit contohnya, kamu kena bersyukur sebab kamu sihat. Kamu ada kaki dan tangan, kamu ada mata, telinga, okey, untuk kamu meneruskan hidup. Ada orang tak ada kaki tangan, ada orang tak nampak, ada orang pekak dan sebagainya. Tapi mereka bahagia je hidup dekat muka bumi ni. Kita cukup lengkap anggota badan, tetapi kita rasa macam kita ni dah tak berguna. Itu tak sepatutnya. Kita kena bersyukur. Okay? Ada orang tak ada ibu bapa, ada orang tak ada keluarga, keluarganya mati, dibunuh, kena bom seperti mana di Palestin dan sebagainya, ramai anak yatim. Kita kena bersyukur sebab kita ada ibu ayah ataupun kita ada keluarga. Banyakkan bersedekah dan amalkan kasih sayang. Bersedekah ni bukan hanya bersedekah duit saja ya. Kita boleh bersedekah surah Al-Fatihah. Kita boleh sedekah membantu kawan-kawan. Kita boleh berdoa dan yang lain-lain, sedekahkan doa. Doa supaya kawan-kawan kita itu dihindari daripada azab api neraka contohnya. Baik, nombor 3, banyakkan berdoa, berwuduk. Berwuduk ni adalah salah satu daripada cara kalau kita dah terlalu marah, ambillah wuduk. Okey, solat, berzikir, berselawat dan membaca Al-Quran. Okey, berselawat macam mana? Berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sempena sambutan Maulidur Rasul ni yang kita sambut semalam. Okey, banyakkanlah kita berselawat. Dan yang keempat, berkongsi masalah. Jangan pendam seorang-seorang. Okey, sebenarnya kamu kena ada orang yang kamu boleh berkongsi masalah. Okey, kalau bukan kawan-kawan kamu, mungkin guru atau ibu ayah. Kalau bukan ibu ayah kamu, mungkinlah ada seseorang seperti kaunselor ke dan yang lain-lain. Kena berkongsi masalah. Okey, apa masalahnya? Masalah tak cantik contoh. Okey, kalau masalah tak cantik, kat dunia ni ada macam-macam produk untuk mencantikkan wajah. Okey, baik. Kamu bolehlah guna yang itu. Apa masalahnya? Masalah tak ada duit. Contohnya, tak ada duit ni, semua orang ada masalah tak ada duit. Okey, ingat orang kaya tak berhutang, maka orang kaya berhutang. Maka yang orang yang berhutang tu lebih miskin daripada orang yang tidak berhutang. Okey, baik. Jadi yang itu, maka kamu kena tahu berkaitan tentang masalah apa. Okey, kalau tak faham pelajaran, contohnya, kamu sebenarnya kat dunia ni apa-apa masalah insya-Allah boleh diatasi tapi dengan cara yang bijak. Okey, baik. Okey.
Ini mungkin yang dihadapi oleh kamu ataupun orang-orang lain, kawan-kawan. Rakan-rakan anda selalu mengejek anda dengan menggunakan kata-kata yang tak sopan sehingga mengguris perasaan. Jadi bagaimanakah anda menghadapi situasi ini mengikut ajaran Islam, mengikut Islam? Okey, baik. Ada orang suka ejek. Dia ejek lah, macam-macam lah. Ejek fizikal ke, tubuh badan ke, ejek nama ke, okey, nama-nama dia. Nama dia, ayah dia Jumaat contohnya lah kan, Ali bin Jumaat. Jadi kawan-kawan suka ejek dia, oi anak Jumaat contoh macam tu lah. Jadi kamu rasa macam tak macam ejekan tu terlalu kasar sehingga mengguris perasaan. Okey. Kalau seseorang yang dia menghadapi ni dan dia tak boleh nak atasi emosi, maka dia akan kutuk balik. Okey? Dia akan pukul. Atau dia akan guna apa-apalah, dia akan ejek balik ke, dia akan viralkan ke apa benda ke berkaitan tentang keburukan-keburukan kawan yang suka mengejek. Jadi macam mana caranya? Okey, ini jawapan kebat dia. Merah untuk isi, biru untuk huraian, hijau huraian lengkap dan yang warna purple tu adalah kesimpulan. Contoh kalau saya bagi kat sini, boleh screenshot. Saya akan bersikap tenang dan bersabar dengan tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Okey. Dengan ini saya dapat mengelakkan diri daripada mengambil tindakan di luar batasan seperti memukul dan sebagainya. Okey, tu yang kadang-kadang berlaku gaduh kat sekolah, okey. Gaduh kat dalam kat kelas, lepas tu kat kantin gaduh lagi. Lepas tu dekat pintu pagar sekolah pun gaduh lagi, kat luar pun gaduh lagi, ajak geng. Atas sebab benda kecil je mengejek, contoh macam tu Baik, kesimpulannya kita hendaklah mendidik diri menahan marah kerana ia merupakan salah satu daripada kekuatan iman. Okey, menahan marah kerana ia merupakan salah satu daripada kekuatan iman. Allah nak uji. Okey. Sebenarnya orang yang ejek kita tu, orang tu dia lagi rasa insecure. Maksudnya dia lagi rasa tidak selamat. Sebab dia dah tak ada benda, yang istimewa pada dia, sebab tu dia menghina-hina orang. Okey. Ada apa nak tanya? Berkaitan tentang gangguan emosi? Adakah diri anda sedang terganggu sekarang ni? Tak, aman. Tak, aman Okey. Baik, dan saya harap semuanya okey. Maksudnya kalau misalnya kamu ada masalah berkaitan tentang pelajaran dan sebagainya, ada guru-guru yang dapat membantu kamu. Okey, baik. Okey, semua sekali sila masuk pada word wall kat sini. Sebenarnya Ustazah ada dah masuk dalam, sekejap saya masukkan kat ruangan chat lah. Okey, word wall. Boleh play kalau misalnya kamu nak play kat situ. Okey. Sementara tu saya nak kongsikan sedikit. Yang ini daripada Ustaz Adenin. Okey. Macam mana nak tegur kawan rapat tanpa dia terasa dan hati dia tak terguris? Okey, macam mana nak tegur kawan rapat Tapi sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak tanya yang bertanya ni. Macam mana korang boleh cakap dia tu kawan rapat korang?
Kalau nak tegur pun tak berani. Kan? Kalau nak tegur pun takut dia terasa. Sebab antara syarat kawan baik, antara syarat kawan rapat yang Allah sebut dalam Al-Quran, syarat dia adalah mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Itulah syarat kawan baik. Kan? Tegur menegur. Allah sebut dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Nak kata Allah kata orang beriman lelaki dan wanita ni memerlukan antara satu sama lain. Apakah syarat ukhuwah? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Tapi kalau korang claim korang ni kawan baik, tapi nak tegur dia pun takut. Ataupun bila tegur sikit kawan kita tu nak terasa hati, nak dendam, itu bukan kawan baik namanya. Sebab bukti kawan baik ni saling tegur menegur, nasihat-nasihati. Tapi itulah masalah kita sekarang ni. Kita suka berkawan dengan orang yang buat dosa sama-sama dengan kita. Kan? Kita bila ada orang tegur kita tak suka. Dan kita tak suka pun berkawan dengan orang yang suka tegur kita. Bila ada kawan kita tegur kita kata, alah kau ni poyo lah, baja alim lah, alah kau pun tak sempurna, hipokrit. Tapi orang yang buat dosa sama-sama dengan kita seronok, kita happy. Kita ingat kawan ni, friendship ni hanyalah untuk enjoy, hoha-hoha, gelak sama-sama. Sedangkan itu bukan makna persahabatan. Makna persahabatan adalah tegur menegur. So kalau betul lah seperti yang kamu claim ni, yang kamu kawan baik dengan dia, kawan rapat, sepatutnya kamu tak takut untuk tegur, dan sepatutnya dia tak terguris hati menerima teguran. Sebab sifat kawan baik yang sebenar adalah tegur menegur. Itu satu benda yang perlu kita faham tentang apa itu kawan baik. Faham berbalik pada soalan, mungkinlah ni soalan ni banyak juga orang tanya tau. Macam mana nak tegur tanpa dia terasa? Kita nak tegur orang tanpa orang tu terasa. Bila kita fikir nak tegur tanpa orang terasa ni, benda itulah yang membuatkan akhirnya kita tak buat dakwah. Sebab kita takut orang terasa. Sebenarnya kita takkan dapat, kita takkan, mustahil lah nak tegur orang tanpa terasa ni, mustahil. Sebab kalau kita tegur dengan cara paling lembut pun, orang tu akan terasa juga. Kalau kita tegur dengan tegas pun, orang tu terasa juga. Sebab apa? Sebab itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Saya bagi perumpamaan lah. Perumpamaan, contoh kita tengah tidur dalam bilik gelap. Tiba-tiba ada kawan kita datang, dia buka lampu. Apa jadi dekat mata kita? Mata kita yang dah biasa dalam gelap, bila tiba-tiba ada cahaya, kita akan sakit, mata kita akan sakit. Sebab bila dah biasa dalam kegelapan ni, bila cahaya datang, mata kita akan sakit. Tapi lama-lama okey lah, betul tak? Sakit tu sekejap je. Sama juga, bila kita buat dosa tu umpama kita berada dalam kegelapan. So, bila kita berada dalam kegelapan, bila orang tegur, teguran tu ibarat cahaya. So, bila cahaya bertembung dengan kegelapan, maka akan sakit lah. Sebab tu bila orang tegur kita terasa. Tapi baguslah terasa tu sebenarnya. Cuma macam mana kita deal dengan perasaan terasa tu. Ada orang terasa, dia sentap sikit, ataupun dia rasa marah, tapi dia sabar, dia fikir balik, oh tapi memang salah aku, dan dia berubah. Ada orang pula, dia terasa, lepas tu dia ego, dan dia menolak kebenaran tu. Itu yang salah. Sebab tu orang yang tak terasa dengan teguran ni, tegur siapa? Orang yang tak terasa dengan teguran ni, orang-orang yang tak beriman je. Allah sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni bila ditegur, mereka tegur ke tak tegur ke, mereka tak rasa apa-apa, mereka tak beriman. So sebenarnya teguran tu memang sifat dia akan terasa. Cuma macam itulah, jangan jadikan benda tu penghalang lah untuk kita buat dakwah. Cuma itulah, kena dakwah dengan cara yang hikmah lah. Time perlu lembut, kita tegur lembut. Time perlu tegas, kita tegas. Time perlu marah, kita marah. Time perlu sabar, kita sabar. Time perlu denda, kita denda. Time perlu rotan, kita rotan. Time perlu senyum, kita senyum. Time perlu bimbing, kita bimbing. Time perlu nasihat, kita nasihat. Tengok keadaan. Satu lagi, dakwah ni bukanlah semata-mata kita tegur. Nampak kawan kita buat salah, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat? Tak semestinya. Tak semestinya. Dakwah ni ada banyak cara sebenarnya. Tegur tu hanyalah salah satu cara dakwah. Saya bagi contoh lah. Saya ada seorang kawan, dia couple 13 kali. 13 kali clash. So sepanjang dia couple tu,
Kita orang tak tegur dia pun. Tak ada pun, kenapa kau couple? Tak, biarkan je. Cuma apa, kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita tak couple. Dan kita tunjukkan akhlak yang baik. Sampai satu masa, bila dah clash kali ke-13 tu, barulah dia cerita kat kita, "Wish, macam mana aku dah stres lah. Clash. Tapi aku pelik lah, kenapa kau tak pernah couple? Macam mana kau boleh hidup tanpa couple ni?" Time dia dah mula minta kita nasihat dia, time tu barulah kita nasihat dia, bimbing dia slow-slow. Dan akhirnya apa jadi kat kawan saya tu, alhamdulillah semenjak daripada peristiwa tu dia dah tak couple lah. Alhamdulillah dia berubah secara total. Dan sekarang dia dah kahwin dah. Dan dia kahwin dengan orang yang dia tak pernah couple pun sebelum ni, tak pernah kenal pun. Itulah jodoh. Tapi point dia, kadang-kadang dakwah ni bukanlah semata-mata menegur, tapi lebih penting dia betul adalah macam mana kita tunjuk akhlak kita, macam mana kita nasihat dia, macam mana kita bimbing dia. Dan tunjuk akhlak, tunjuk contoh yang baik untuk kawan kita. Sebab akhirnya orang tak terkesan dengan apa yang kita cakap, tapi orang terkesan dengan apa benda yang kita buat. So kalau kita cakap hebat pun tapi kita buat benda yang salah, akhirnya orang akan ikut benda yang salah tu juga. So sama-samalah kita baiki diri. Tapi kalau kita dah tegur dia, dia tak berubah juga, nak buat macam mana? Hidayah tu milik Allah. Kita bukan Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata dalam Quran, wahai Muhammad, bukanlah engkau yang bagi hidayah kepada orang yang kau sayang, tapi kamilah yang beri hidayah kepada sesiapa yang kami mahu. So tugas kita hanyalah menyampaikan, menasihati, membimbing, menegur, doakan dia. Tugas hidayah Allah bagi kepada orang-orang yang dia nak. So daripada korang kutuk orang yang tak nak terima teguran korang, lebih baik korang doakan dia. Sebab kutuk takkan mampu merubah manusia. Wallahualam. Okey, dah dengar tadi kan berkaitan tentang apa yang di-share oleh Ustaz Adenin. Sebenarnya Ustazah suka apa yang dia sampaikan. Mungkin kamu boleh sendiri tengok dekat mana-mana YouTube berkaitan tentang tazkirah sentap ni, sebab apa yang dikatakan tu memang betul. Jadi contohnya macam kamu nak tegur kawan, okay? Kamu mungkin rasa bersalah, tegur nanti dia kecil hati dan sebagainya, tapi kena tegur. Kalau misalnya kamu tak berani nak tegur, maka kamu mintalah kepada orang-orang yang lebih maklum lagi, seperti contohnya guru. Okay, kalau dekat sekolah guru, ibu bapa ke apa ke, untuk kamu tegur, untuk menyampaikan teguran tu. Okay, sebab kalau orang yang buat salah, orang yang buat salah dan sebagainya itu kita jangan biarkan. Kawan-kawan kamu tu buat salah, jangan biarkan. Jangan tengok je. Jangan terdetik pula dalam hati, confirm masuk neraka kawan aku ni. Jangan macam itu. Baik ya, kamu akan tegur. Tapi seandainya dia tak terima teguran, biarkanlah. Okay? Dan saya yakin kamu sendiri ada banyak kawan rapat. Tak kisahlah mana-mana kawan yang memang kamu akrab dan sebagainya, dan bila bercakap maka berhati-hati dan cubalah tegur dengan cara yang baik. Itu satu cara. Dan macam mana dalam kehidupan kamu sebagai seorang remaja, antara gangguan emosinya dengan apanya, tegur menegur itu sangat penting. Saya rasa macam dia macam apa ya, kalau kita masakan tu kena gula dan garam, itu adalah salah satu daripada rencah kehidupan. Dan semua orang ada ujian. Okay? Semua orang akan menghadapi cabaran dan ujian masing-masing, dan semuanya itu adalah nanti akan dihisap oleh Allah dan akan ditimbang amalan kita. Kalau kita tegur kawan kita, kita akan dapat amalan yang baik contohnya. Kalau kita diam, kita tak dapat apa-apa. Ataupun kita join sekali pula. Okay, kawan kita ni tak semayang, kita pun join sekali tak semayang. Geng tak semayang, itu pun tak boleh juga. Okay ya, baik. 12 suku dah, so saya tengok dekat sini berkaitan tentang word wall yang saya sharekan. Semua dapat ke? Kalau semua tak dapat, dapat dah. ada yang tak dapat ke? Kalau tak dapat, Ustazah sekali lagi ya. Sekejap.
Ada dekat sini, ada juga dekat ruangan chat kita ya. Okay. Okey, beriman pada hari akhirat. Kita tengok ya. Okey ya. Wait, pantas. Apa ya, dapat nombor 2 lah. Okey, ni siapa dash ni? Okey, Alia Harith, Ukay, Siti Nur Natasha, Alia Iman, Alif, Azharina, Adelina, Aina, Adriana, Nasruddin, Najwa. Ni siapa dash ni? Nombor 12. Tak tahu siapa nama ni. Okey, Fas, siapa Fas? Ellie, alamak Ellie, nama glamour. Okey, ada lagi. Sekejap, sudah tengok yang belah bawah. Zah, dapat hadiah tak? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, baik. Last, apa ni? Nabiha. Okay, mana yang lain? Kita tengok siapa paling pantas. Setakat ni paling pantas 1 minit. 05 saat. Oh, okay, baik. Champion. Okay, sambil-sambil tu apa yang saya paparkan dekat sini ya, word wall ni, susahnya nak sebut. Okay, baik. Yang ni adalah sebagai salah satu daripada ulang kaji berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat, tentang apa yang berkaitan tentang hari akhirat. Okay, sambil-sambil tu kalau misalnya ada apa-apa pertanyaan dan persoalan, okay. Sebab saya difahamkan sekarang ni kalau nak pergi ke surau ataupun masjid kena awal ya, kerana surau dan masjid di Kuala Lumpur ni surau dan masjid dekat Kuala Lumpur ni dia hanya bagi pada orang-orang yang awal je, jemaah hanya cukup untuk 50 orang kalau tak silap saya. Okey. Tapi yang untuk pelajar perempuan mungkinlah kalau misalnya dia nak stay sampai 12.30. Okey, ada apa-apa nak tanya, saya bagi ruang. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Oh, cepat je tak ada. Tak ada. Okey, baik. Sekejap saya tengok lagi keputusan. Mana tahu ada tambah lagi pelajar. Okey, kejap. Tolong share link. Oh, link tu kamu tak dapat ya? Siapa ni? Adan. Okey, sekejap. Okey, dan ada lagi ni Yasmin.
Okey, masih lagi Aris. Wah. Okey ya. Ni siapa bintang pula ni nombor 6? Kamu tulislah nama kamu. Okey. Baik, kalau tulis bintang macam ni orang tak tahu siapa. Yang ni satu tulis dash, satu bintang dan sebagainya ni. Okey. Baik, harapnya tulis nama ya. Okey, baik. Teruskan. Jadi siapa-siapa yang belum lagi masuk link pada word wall ni, silakan. Okey, baik. Ustazah rasa kita sampai dekat sini, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah minggu hadapan dan saya harap penyertaannya lagi ramailah. Okey, sebab rasanya macam dah kurang pula ni. Okey, hari ni. Baik, dan syukurlah alhamdulillah kamu sudi juga menyertai kelas Ustazah. Okey, baik, untuk masa akan datang insya-Allah Ustazah akan masukkan pula pada tajuk-tajuk yang apa yang ada dalam tingkatan 3 ni, mungkinlah kita masuk pada tajuk ibadat. Okey, kita masuk tajuk ibadat pula. Dan juga nanti Ustazah akan sharekanlah apa-apa juga tajuk kibat yang berkaitan, yang berkisar tentang kehidupan sebagai seorang remaja. Okey, mohon maaf daripada saya. Sama-sama kita baca suratul As. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua. Okey. Terima kasih Zah. Sama. Okey. Terima kasih Zah. Okey, terima kasih sama. Okay.